Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ana menakdirkan kita sembahyang jemaah maghrib beramai-ramai di surau Al-Husna bertam perdana ni, dan insya-Allah saya tak mahu nak meraih panjang sebab masa untuk masuk Aisyah tak lambat. Kuih cepat. Masa kuih lama, kuih pelan cepat. Di mai akhir zaman ni macam-macam kalut. Baru kemarin dulu aku jumpa kawan tetap berasa hari ni hari Selasa dah. Jadi aku tu berasa macam kemarin hari Senin baru. Rupanya jumpa hari tu ni. Jadi cepat. Dengan kita gahana baru ni tahun lepas pun jadi gahana, tahun ni pun jadi gahana. Antara tanda-tanda akhir zaman, gahana ada kerak. Duk balik apa lagi tak tahulah. Dan insya-Allah kita akan masuk kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Madza Ya'ni Intimadi lil Islam, yakni apa arti aku ataupun saya menganut agama Islam. Kita dah baca pada mula tajuk bab akidah, kenapa saya mestilah berpegang dari segi sudut akidah. Keduanya kita dah baca dalam bab yang besar, yakni saya mestilah berpegang dari sudut ibadah, dan yang ni tajuk ketiga yang besar, yakni saya mestilah muslim di sudut akhlak. Setelah akidah kita kemas perbetul yang ibadah, dia main nak perbetul akhlak pula. Dalam bab akhlak ni Dr. Fatih Hakan meringkaskan kepada 10 poin. 10 poin. Poin yang pertama wara', jaga pandangan. Yang kedua, yang ketiga jaga lidah. Yang keempat malu. Yang kelima kena lemah lembut dan sabar. Yang keenam kena sifat benar dan jujur. Ketujuh tawaduk. Kelapan jauh, yakni jauh daripada sangka buruk. Ke-9 pemurah, dan ke-10 qudwatun hasanah. Hajat di hati ni nak berhabis ni tapi tak tahu nak kata dan ke tak. InsyaAllah kita cuba. Kalau tak dan kita tangguh ke depan lah. Muka surat 52 1.4. Saya mestilah muslim di sudut akhlak. Akhlak yang mulia adalah menjadi matlamat asasi bagi risalah Islam. Ia telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Yakni hadis ni hadis daripada Abi Hurairah, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan untuk umat untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum. Allah pelihara dia dari sejak lahir sampai beliau wafat. Akhlak dia cukup. Kadang-kadang kita pun tak tergambar oleh kepala otak sampai terani Rasulullah. Seterusnya juga telah ditekankan oleh ayat Al-Quran dalam firman Allah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dalam surah Hajj, orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat pada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan kepada Allah juga ia kembali segala urusannya. Pandu dengan ayat Quran ni, la haduk jadilah ni kadang terkelih. Orang hak tak sembahyang di bangga-bangga, tak bayar zakat cerita kat kawan, tak sembahyang cerita kat kawan, aku baru ni ma'at haram tak pergi pun, seronok. Buat kerja tak elok, jaja. Yang Quran duk cerita mencegah daripada perbuatan mungkar, tak, dia yang duk cerita pula bangga. Dalam firman Allah satu lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil ila akhir ayat. Panjang ayat ni. Yakni bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, itu satu kebaktian, yakni satu kebaikan dalam terjemah ni. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian, yakni kebaikan itu adalah kebaikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
yakni hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab nabi-nabi dan memberikan harta yang dicinainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta, dan yakni hamba, memerdekakan hamba dan mendirikan solat, menunaikan zakat, dan orang-orang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah yang bertakwa. Surah Baqarah ayat 177. Dalam cerita, dalam ayat ni bukan dia ada apa, nak cerita kata akhlak yang baik ni Allah buat contoh ni, dia duduk atok ni. Pertama beriman, lepas tu dia buat apa pula ni? Tolong orang susah, tunai zakat dan sebagainya. Akhlak yang mulia adalah tanda dan hasil dari iman yang sebenar. Tidak ada nilai bagi iman yang tidak disertai oleh akhlak. Ini yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya sewaktu beliau ditanya, apakah din itu? Dia apakan ni dia jawab, apakah din itu? Beliau menjawab dengan sabdanya, husnul khuluq, yakni akhlak yang baik. Agama ni akhlak yang baik. Sekarang ni orang Cina, Hindu yang bukan Islam takut nak masuk Islam. Kalau merana nak tengok akhlak orang Islam, mampu kesut tak masuk Islam. Kesut. Kadang-kadang kita tengok aping perangai elok je. Dia mangkit, dia talar kata kiblat. Bawa colok tu balas pergi kiri kanan pun. Kita ni mangkit subuh apa semua, dalam masa yang sama akhlak cukup tak elok. Mai semayang lah, mulut celupak kata orang. Itu yang jahanam. Din itu adalah akhlak yang baik. Yakni hadis riwayat Ibn Nasr Al-Maruzi, ya, hadis ni hadis mursal. Beliau juga pernah ditanya, yakni Nabi SAW, apakah kecelakaan itu? Beliau menjawab, su'ul khuluq. Celaka manusia ni panggil tak elok. Panggil tak elok. Akhlak juga merupakan amal paling berat yang diletakkan dalam neraca hamba pada hari kiamat. Sesiapa yang rosak akhlaknya dan buruk amalnya, tidak akan dipercepatkan hisab. Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Hadis Tirmizi, hadis hasan sahih. Orang yang berat timbangannya ni, kalau dia bersangkut dengan akhlak, akhlak ni bila bunyi kata akhlak, dia bersangkut dosa orang. Bila bersangkut dosa orang, dia jadi lambat nak timbang. Mulut kata orang, tangan buat orang, tangan cepat, itu macam-macam. Hak tak elok, akhlak tak elok ni kira hak semua hak merapu. Dalam Islam, akhlak merupakan intipati bagi segala ibadah. Sungguh, dalam Islam ni akhlak yang lebih utama. Nabi SAW, kalau kita cerita lagi kisah cerita Badui main rentak selendang di tengkuk sambil lekat bekas, Nabi tak buat apa. Kita nak pergi sampai tahap Nabi itu tak tahu nak kata boleh ke tak lah, tapi siapa lagi kita nak buat contoh melainkan Rasulullah SAW. Ada ketika yang dia rentak selendang satu lagi kisah tu, Sayyidina Umar ketak kaki nak pergi centah kepala dia, tak tahan. Pasal ni hang buat kat Rasulullah ni. Tapi Nabi renyah ya. Nabi renyah. Dalam surah Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perkara jahat dan munkar. Ustaz, dia ni sembahyang, zakat buat keluar, baru balik haji. Ranjau pun ranjau ya. Ranjau ni cerita muhung orang kata. Sembahyang. Dalam Quran kata inna salata, sesungguhnya sembahyang. Bila dia kata inna tu, dia takkid, dia beri kemah. Sesungguhnya sembahyang cegah daripada munkar, perkara-perkara tak elok dan munkar. Dia sembahyang tapi dia buat tak elok lagi. Mana kata ada something wrong dekat sembahyang dah tu. Ada something wrong. Ada something wrong. Dia kena pergi cari betul, polah satu-satu tengok, betul tak aku sembahyang ni? Betul ke kena kaedah ni? Betul ke kalau aku ikut mazhab Syafi'i, betul ke lagu ni? Tangan nanti kodek ke lagu manakah? Duduk lagu manakah? Benda hak sunat hai'ah tak apa. Hak perkara-perkara yang membatalkan. Itu saya pesan dah. Orang sembahyang ni kadang-kadang dia buka jendela ni hangat. Buka balas macam ni. Baju dalam haram tak pakai. Pakai pula kain belekat, tak tutup pusat. Sujud nampak orang depan nampak, batal sembahyang. Kalau buat khuf cerita lain, dia tengok ke atas cerita lain, dia pukul ke bawah. Tapi kalau sembahyang dia tengok ke atas. Adapun dia pakai kain belekat, tengok ke belakang, nampak sampai paras lutut, tak dia apa. Tu tak batal. Itu dalam masalah fiqh lah. Jadi jaga elok-elok bab sembahyang. Kita duk sembahyang tong-tang ni, so ai terima Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan imam-imam semua bagi guide dah. Cara sembahyang lagu ni, takbir nanti buat lagu tu ke ataupun atromen ke lagu mana ke, kena belajar elok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "Ma lam tunhihi salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da."
Sesiapa yang tidak dapat dihalang oleh solatnya daripada melakukan perkara jahat dan mungkar, beliau adalah bertambah jauh dari Allah. Semayang duk sama nek tu, sama nek. Tak. Dalam Quran duk cerita benda baik dengan tak baik ni tak orang nak boleh campur, tapi dia boleh campur. Bagus dia tak semayang tu. Hak lain tu. Dia semayang, ekor main. Kacau. Sehubungan dengan puasa pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfuthu wala yasqab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ini sekiranya orang tu puasa, janganlah dia tu fala yarfuth, yakni jangan mulut dia ni rafah ni kata-kata lucah. Tak. Dia mudah nak semang-semang hala waktu tu mudah. Wala yasqab, yakni jangan duk tengkak lah. Tak ada bahasa hebat tengkak. Dalam terjemah dia kata apa? Janganlah seorang daripada kamu melakukan rafas, yakni mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh di dalam keadaan puasa, dan bertengkar pada hari beliau berpuasa. Apabila beliau diterca atau diperangi oleh seorang beliau hendaklah mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Nabi bagi kaedah dalam hadis ni waktu puasa. Cerita dia mai, bukan kata dalam puasa saja, dalam kehidupan selain puasa. Tapi alhamdulillah kita time puasa ni dia nampak baguslah sikit. Benda-benda hak mereben haram tak tengok, baguslah juga. Kadang-kadang Allah uji kita. Lah ni payah dunia fitnah. Beli surat bang, nak baca berita, celah-celah tu sulam dengan hak kawan-kawan. Duk jual baju, jual coklat dia pun, tapi perempuan hak gelak main, tudung apa tak pakai. Takkan dia nak buh muka hak perempuan. Baca berita semua muka segak-segak. Duk tengok kuih lama kuih mek ni segak ke. Dah tak dengar berita tu duk memang kawan tu. Dia jadi fitnah. Salah ada TV, tak salah pun, tapi tu dia main sulam lagu tu. Orang hak semayang ni, setan hak main pun dia main pangkat bodoh-bodoh kapten kan. Duk di tangga surau elok dah, mai sembahyang jemaah elok dah. Kata kau orang tak berhenti di luar tu, tak jadi kerja apa, tak arti apa. Sehubungan dengan haji pula, tadi dia cerita bab sembahyang, bab puasa, ni main haji pula. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam bab haji, dalam surah Baqarah juga ni, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidaklah boleh rafath. Yang ni kata-kata lucah, kata-kata apa pelik-pelik lah. Membuat fasik dan berbantah-bantah dalam mengerjakan haji. Duk saja tengkak. Ada aku jenis suka tengkak. Dalam surah Mujadilah, Mujadil ni tengkak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, laju saya baca panjang ni bab ni, tapi tak ada apa pun insya-Allah. Cadang tu nak berhabis tapi tak tahu dan ke tak. Man hajja falam yarfuthu walam yasfuq raja'a ka yaumin waladtuhu ummuh. Siapa-siapa yang pi haji lepas tu falam yarfuth, dia tak pernah kira okey dah, lepas tu dia tak kata apa, sembang lolak-lolak pun tak ada dah, dia balik tu elok dah. Kaya dia umpama macam mana dia dilahirkan awal-awal oleh mak dia, rem putih, balik haji ingat kuih pelan elok, kuih jahanam pun payah kan. Allah takdir dia, Allah pilih dia elok dah, boleh tengok Kaabah, bukan semua orang boleh. Siapa biasa pergi haji tengok Kaabah, luluh hati tu, duk teringin, luluh hati tu. Kisah Nabi Ibrahim situ, Nabi Ismail situ, Siti Hajar situ. Kita pada pertama pergi dengan orang rantau, dia nanti duk cerita jadi minggu mana, tak tahu kan. Bumi Anbiya, pergi kat Raudhah, tempat memang makam Nabi, doa apa makbul, balik jadi jahanam juga. Sayang. Dan insya-Allah kita akan huraikan hak 10 tadi. Sifat-sifat seorang muslim, sebahagian dari sifat-sifat akhlak yang semestinya ada dalam seorang sehingga beliau benar-benar Islam di sudut akhlaknya, ialah sifat-sifat yang disebut di bawah ini. Pertama, bersifat wara' dari melakukan perkara-perkara syubhah. Wara' ni bukan jalan tengok tak. Wara' ni dia tinggal benda haram tu telah ada, dia ambil hak halal, dia tinggal hak syubhah. Syubhah ni tak terang, tak tahu dia ni halal ke haram, tak ketahuan. Zaman lah belum tak kira kita ada, bila kita sembang bab ni nek bulat-bulat duk fikir halal makan, tak macam-macam bisnes sekalipun.
Kawan ni duk ajak mai jom kita labuk belian ke labuk mah ke. Betul ke boleh tak boleh? Pergi tanya tok guru ni kuning. Berat ke belah tak boleh? Tak boleh pun ada sikit. Tak payahlah. Tak payah. Itu panggil syubhah. Kat dia ada sikit, kat dia tak ada. Kat dia ada hak boleh, kat dia juga ada haram. Adi penin. Tanya-tanya orang tahu berat belah haram banyak. Tak payah duk gagahlah. Nabi SAW bagi kaedah dah dalam hadis sahih. Da' yaribuka ila ma yaribuk. Tinggal apa yang hang ragu tu, ambil hang tak ragu. Kan? Kes cekelat apa itu? Kelang gabut. Penin. Macam lah dia tak makan cekelat tu dia mampu tak payah makan cekelat tu. Payah apa? Ada orang tanya saya ni kena makan macam mana ustaz cekelat ni? Hang tak payah makan. Lama-lama hang duk hidup dengan cekelat ni kan daripada kecil. Tak juga. Tak, tapi saya bila drive jujur saya si popok agak cekelat ni. Hang cari cekelat meka lain sikit. Tekan tak boleh. Cak tupai jantan ke banyak ke cekelat. Kan? Duk gagah agak nak cari syubhah tu. Dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ayat tu panjang. Ulama tafsir ayat ni, kulu min thayyibati ma razaqnakum ni, makna kata benda halal atas muka bumi ni Allah bagi halal belum. Yang haram sikit je. 10% pun tak sampai. Dalam banyak-banyak ayat lengkong, ayat apa, ayat lima nipis, apa, arak tak boleh. Bukanlah semua tak boleh. Mai hak ni je boleh dak. Banyak yang boleh, satu dua yang tak boleh. Dia gagah kat cari tu. Pi cari cakar dia jadi ikut tu. Tak boleh, tak boleh. Tak, yang haram arak. Tak, ni kita nak cerita bab syubhah. Cakar tu tak syubhah dah. Pi pun melelong lah, naik langit ketiga lah kena menatang tu. Kan dia duduk berjari ikut tu. Dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Nabi terang, Nabi bagi tahu halal ni terang, haram ni terang, wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dengan haram ni, yang haram ni tak usah duk gagah. Sebab Allah baik, Nabi baik kaedah lah, kalau jatuh dalam keadaan syubhat ni, maka dia jatuh dalam keadaan haram. Tak usah duk gagah. Zaman lah zaman fitnah, banyak sangat benda syubhat. Lalu banyak dia ni tangan panjang duk jual barang, kita nak beli ke tak beli ke dah? Tak payah beli. Payah apa? Tak nak beli juga ni, saya nak pakai benda ni, tak payah beli. Senang. Tu yang kata wara'ah, dia tinggal benda syubhat. Benda syubhat ni pening, baik dari segi makan, pakaian dan sebagainya. Tata hidup kita ni Nabi bagi kaedah dah. Kalau orang yang jatuh keadaan ni, lepas tu dia bagi kias pula seperti mana pengembala yang mengembala kambing atau pengembala apa di tepi pagar. Dia mengembala lepas kambing tepi pagar. Takkan kambing tak boleh lompat balas ke rumput ke pokok serai ke tepi? Boleh. Dikhawatiri kelak akan beliau mengembala dalam pagar itu. Mana kata takut kambing ke binatang hak dia belah tu galas habis hak pokok orang tu. Ingatlah setiap raja itu mempunyai batas sepadannya, dan batas sepadan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Allah bagi kaedah dah guide. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Masuk tebiang pi. Dia bagi dah ni. Kita pun bila negara kita ada, mai sini tak apa, masuk orang kalian boleh tak apa. Masuk Pisiam, kenapa bisa? Dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Mai lampu kuning, hang sedia ni apa lampu merah hang berhenti. Lampu hijau hang jalan. Tu dia yang kata undang-undang tu dah, itu manusia. Ni Allah bagi dah kaedah. Takkan tak boleh turut. Ingatlah dalam setiap jasad itu ada seketui daging. Apabila daging tu baik, maka baik jasad tu. Tak, kalau daging tu rosak, rosak jasad tu. Apa dia? Nabi kata ala wahya qab, yakni hati. Hati ni kalau rosak habis. Tu mula-mula lagi kita pertama kali saya nak pesan satu lah tuan-tuan. Ada anak cucu makan jaga. Makan jaga, punca makan segala-gala kadang-kadang tu. Doa tak makbul, duduk balas doa 50 tahun dah tak boleh-boleh lagi. Tak kaya-kaya lagi. Makan jaga. Bukan kita takut benda haram tu. Kita tak fikir kilah mi Cina. Tapi duk takut hak syubhah tu. Hak syubhah tu yang kita paling takut.
Peringkat wara' yang paling tinggi ialah peringkat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Sudah. Ayat yang kata bahasa Arab. Seorang itu tidak akan dapat mencapai peringkat muttaqin hinggalah beliau meninggalkan perkara tidak menjadi kesalahan. Benda tu tak salah pun sekali pihak masyarakat kata, tapi dia takut jadi syubhah, dia tinggal. Jika dilakukan kerana takut terjatuh dalam perkara yang tidak boleh dilakukan, dia risau ni, takut ni, buat ni boleh ke tak boleh ni, kan? Hadis ni hadis Al-Hakim Tirmizi, hadis ni hadis dhaif. Dhaif pun bukan boleh tolak mentah tu. Kadang-kadang dia dhaif gugu matan banyak, dia jadi kuat juga. Yang kedua, sifat kedua, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ni bukan jalan tengok tak. Menundukkan pandangan ni tak tengok benda merebeh, merapu. Tadi kita duk baca, duk tepih dah ni, beli serabang, takkan tak ada orang tak pakai tudung tu? Ada. Takkan tak ada benda merebeh tu? Ada. Kadang-kadang dia pergi baca lagu tu orang. Baca tak apa-apa, duduk kalik tengok orang, mengalit. Iklan apa pula? Kadang iklan pensel. Buat main takkan nak buh geng rempol main duk ni, mesti hak segak-segak. Iklan pensel. Tak tengok pensel, dah tengok orang pegang pensel tu. Beliau mestilah menutup pandangannya daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah, kerana pandangan itu akan menimbulkan syahwat dan mendorong seseorang terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Oleh kerana itu Al-Quran telah memberi amaran tentang pandangan yang tidak memberi faedah. Firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang lelaki beriman, termasuk ni firman ni kepada orang perempuan sama, walaupun ayat ni jatuh pada lelaki, hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Yaghuddu ni tutup mata, bukan jalan tutup mata, makna kata tepih bedah atau apa elok lah. Terus tengok lah, bini duk ada di rumah dah, tebiang kat duk tengok nak ada orang lain, payah lah. Tapi benda cantik Ustaz, tunggu, cantik. Bila tak bunga sebelah, tak tik sebelah tu, orang kata bunga ni segak, takkan nak kata tik tu segak. Bila dah segak nanti tengok, nanti lama. Dia kata tengok sekali tak apa, tak apa lah tengok sekali, hang duk tengok lagu tu. Dia kata tengok selayang pandang tu lain cerita lagu tu. Kalau tengok sebayang landang, saya tak cam, tak suruh duduk gagah tengok. Pasal apa? Takut apa? Tadi dia kata menimbulkan syahwat. Pasal ada syahwat lagi. Kalau tak ada syahwat, pergi jaga pintu Kaabah, tenang. Pasal ada syahwat lagi. Kita manusia ni ada syahwat. Yang itu yang risau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, an-nadhratu sahmun min sihamil iblis. Pandangan tu adalah daripada anak panah iblis. Hadis ni ada lagi ni, man taraka khaufan minallah atahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Hadis ni ada lagi sambung. Dia buh sekat ni ya. Pandangan tu, pandangan itu dia panggil tu az-nazratu, pandangan ni tak elok tu. Anak panah iblis. Iblis, cik oi. Kalau bukanlah nak tomah mana-mana hak buat kerja merapu dak, hak geng orang kata apa, hak geng pakai jantan, hak geng pakai skirt ni. Kalau tengok belah siang tak lalu. Ataupun siapa-siapa lah benda hak tak elok dak. No. Iblis duk tenggek di pungkuk dia depan semua tu. Kita jadi tengok dia segak. Dia tengok dia segak. Dia ni ish gua nak. Tu iblis duk tempek di muka dia apa. Kita tengok jadi seronok. Hatta dalam masalah fiqh, qaul Imam Nawawi, amrat pun dia tak boleh. Dia pukul haram pun ada qaul lah, pendapat dia. Amrat ni satu budak yang orang kata apa, nak macam perempuan, jantan, nak macam perempuan. Yang dia main akad balik, dia umur dalam 12, 13, 14, 15 pun kata haram. Tengok tu takut syubhah. Islam ni dia atur elok dah. Jantan sama jantan tak boleh duduk mana, tak payah duduk atas katil sekali, tak payah. Bukan pasal takut ni, pasal sekat ni dia panggil sadul zara'i, sekat pada awal dah. Nak jadi belah merapu ni bukan dia pipi jadi merapu. Bukan merapu. Dia yang Quran kata apa, wala taqrabu zina, jangan dekat zina. Dia tak kata wala tazni, jangan zina. Nak pergi jah seorang-seorang pun nak kena perembang dulu. Dalam lempar atas api, hantar nombor telefon. Dia lagu tu lah, belanja besok lusa. Lama-lama ajak keluar pergi ke KFC. Lama-lama duduk kepala simpang, duduk buat apa tak tahu. Jadi aku tu. Yang tu kita takut tu. Hadis tu kata apa? An-nazaratu sahmun min sihabil iblis. Pandangan hak tak elok tu adalah anak panah iblis. Man tarakaha khaufan. Saya sambung hadis ni. Siapa yang tinggal benda hak merapu, hak tengok ni dia takut, khaufan minallah atahullah, Allah akan datangkan pada dia tu imanan, yakni rasa kemanisan iman, yajidu halawatahu fi qalbi, dia rasa manisnya iman tu dalam hati dah.
tahu dia kalau tak tengok pun. Kalau kereta cantik cerita lain, dia lain cerita. Tu pun kalau tengok sampai balik duk meracau lena tak boleh mayang Allahu akbar, duk nampak Nissan R35 juga tak jadi kerja apa kak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghuddunna absarakum wa la tahfazunna furujakum aw la yaksifunna Allahu wujuhakum. Hendaklah kamu menahan pandangan kamu dan menjaga kehormatan kamu, atau Allah menelengkupkan muka kamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah pesan supaya kita jaga pandangan, jaga furujakum, jaga kemaluan ni, kehormatan kita, jaga elok. Zaman fitnah, hak ada anak dara tu kalau duk kawan tu bagi menikah banglah, jadi karut. Bila suka sama luka ni macam-macam lah. Macam kita duk kata tadi, iblis duk tengok. Dia jadi seronok. Takkan nak buat aku ustaz, anak saya hafiz Quran. Peduli apa hafiz, main dengan syaitan. Dia tak baca. Kita duk baca dah kisah-kisah. Kalau para wali dulu kena ujian macam-macam. Dia iblis ni dia macam-macam. Hak cara main surau, dia cara main surau. Hak main masjid, cara main masjid. Hak mampu kulang, cara mampu kulang. Dia hantar cara dia pun sabar kita. Ada private, ada brigade. Takkan dia hantar acara-acara So anak hak takut jadi fitnah. Kalau ada dah tak ada orang melintang apa, bagi menikah bang. Kan? Tak payah hang duk tak sampai 25,000 lah apalah, payahlah ustaz ni, takkan tak mahal-mahal lah ni barang ni, GST lah apalah. Jahanam. Baiklah, jadi jahanam pi menyesal. Hak tu takut. Zaman fitnah. Yang ketiga, memelihara lidah. Penat kalau baca abad ni, penat pasal kita nak turut satu-satu tu. Benda berat-berat mah. Pertama kena warak, tinggal hak syubhat. Kedua jaga mata, main ni pula jaga lidah. Beliau hendaklah memelihara lidahnya daripada bercakap perkara yang tidak memberi faedah. Cakap 24 jam reben, kan dah baun. Cakap hak geng-geng mabuk apa ni serta lain, dia tak tahu lah. Yang kita hadut elok sihat ni cakap mereben, tak cakap apa tu. Kadang-kadang pening dengar dia bercakap. Sat dia cakap bab pala kata tapi sat masuk bab bah, patu pula kain baju, patu pelapit tiang rumah jadi serabut. Sembang mereben tak ada tajuk apa. Tajuk bebas. Beliau hendaklah memelihara lidahnya daripada perkataan yang tidak memberi faedah, percakapan yang kotor, kalimat dan ibarat-ibarat yang keji dan cakap kosong, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya lah. Imam Nawawi telah mengatakan, ketahuilah bahawa setiap mukallaf mestilah memelihara lidahnya dari semua perkataan kecuali perkataan yang mengandungi maslahat. Apabila sama antara bercakap dengan diam, maka menurut sunnah hendaklah beliau berdiam. Nak cakap ni elok tak elok, biar dia ambil diam. Takut dia bercakap jadi selaru, biar diam. Kerana boleh jadi perkataan yang harus itu mendorong kepada yang haram atau perkara yang makruh. Perkara seperti ini pada kebiasaannya amat banyak sekali. Keselamatan itu tidak dapat ditandingi oleh sesuatu. Dia bukan ada apa, dia nak pesan kita takut kita cakap tu jadi masalah. Tuan-tuan, kerana bercakap ni ya, kita menikah pun dulu cakap ya perkataannya. Orang yang bukan Islam, masuk Islam pun perkataannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak cerai laki bini pun perkataan juga. Tu yang kata lidah tu. Tu bahaya. Dengan lidah ni bahaya. Kata orang tak berhenti, itu masalah tak? Dalam hadis Rasulullah SAW, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Siapa yang jaga lidah dia ni, maka Allah akan jaga auratahu, yakni kehormatan diri dia. Cuba kita perhatilah kita hidup hari-hari. Kita tahulah kita dengan Allah Ta'ala, kita tahu aib kita ni, kita tahu betapa maha sucinya Allah. Dia jaga aib kita ni. Kalau dulu lah waktu nak mereben tu, kalau dia buka lah, dia buat projektor buka, malu mampus kita di kampung. Tak. Tapi Allah sembunyi tu. Bukan siapa dia tahu. Bini pun tak tahu. Kita tahu. Tapi Allah sembunyi. Ni Nabi SAW hadis sahih. Siapa jaga lidah dia, maka Allah akan jaga kehormatan dia. Ini keaibannya. Jangan sampai Allah buka keaibannya. Ada hadis Allah akan buka keaiban. Kalau dia orang nak jaga cerita orang, bila buka tu hancur habis. Jadi jaga.
Kita duk perhatilah kita pun aib cukup banyak ni, tapi Allah jaga. Nak perlai satu-satu ni, buku ni nipis ke ni. Kalau sekarang aku dulu ni tak ada orang dah hak benda besar-besar, kecil-kecil ni alhamdulillah Allah jaga. Banyak hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa lidah itu boleh membawa keburukan dan bala kepada seorang. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidi alsinatahum. Tidaklah hasil tuaian lidah manusia itu yang telah dihumbankan muka mereka ke dalam neraka. Mana kata tak kerana hasil tuaian lidah yang duduk pupuk, dia kata ke orang tu dia tak masuk neraka, kerana tu lah dia masuk neraka. Kerana tu sebab lidah, macam saya kata tadi lah, kerana perkataan lah. Aku terima nikahnya Nur Hafizah binti, tu perkataan lah. Kawan ni pun saksi pun kata sah, settle. Perkataan nikah boleh duduk sekali, cerai pun lagu tu, nak keluar Islam pun lagu tu. Kalau murtad, perkataan ni, jaga elok lidah. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishal badhi. Ni hadis. Orang-orang yang beriman tu tidaklah orang yang suka menuduh, tala rata kat orang, suka melaknat ataupun suka bercakap kotor dan keji. Zaman lah ni, dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan tak tahu Twitter menentang apa lagi, kadang-kadang keluar benda tu satu ni baru ni tak tahu lah tuan-tuan berhati ke tak, keluar perempuan segak tak apa tempat mai kat Facebook saya, ramai aku duk seronok duk tengok komen bawah. Dikatakan dia hamba Allah tu khunsa, tak kekesian kat hamba Allah tu. Jajah habis kata kawan ni katok buat lain, ada asal jantan pi perempuan tu bab lain pun lemak dalam lah ni WhatsApp macam-macam. Kita ni ringan tangan duk tumpang sama buat fitnah, hancur. Tengok sebulan dua bukan dia apa kita cerita tu. Ustaz nak kena pegang kawan saya ni tak nak muhung baik kan, mana ada orang tak nak muhung. Nabi SAW, para anbiya lain cerita maksum. Dia pun terima pada WhatsApp ya, grup hantar main, tengok cerita tak elok, tumpang pula share, pergi hantar orang lain pula. Tak ke dosa green? Tidur lena-lena ni, kalau tidur malam ni, kalau boleh kita nak dosa pahala kering tu, aduk pis dekah, bagi ilmu manfaat kat orang, tidur sampai ke mati pun duduk berjalan benda tu. Ini tak dia duduk bina dosa green, tidur buta tu. Dosa tu duduk kena bawa. Hadis Nabi SAW, ada satu hadis, tak ada dalam kitab ni tak, man yadman li ma bainal lihyai wa ma bainal rijlai adman lahul jannah. Siapa-siapa yang jaga ma bainal lihyain, lihyai yakni dua janggutnya, misalkan janggut lah, makna kata mulut ni. Wa ma bainal rijlain yakni di antara dua kaki, hak tengah-tengah tu kemaluan, jaga dua-dua ni, adman lahu jannah. Nabi kata aku jamin dia masuk syurga. Nabi jamin, bukan ketua polis negara jamin, Nabi jamin. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu wa man kathura saqtuhu kathurat zunubuhu wa man kathurat zunubuhu kanatin naru awla bih. Ini bukan hadis, ini kata-kata Sayyidina Umar ni. Ni ada tulis bawah. Siapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Cakap banyak, Sayyidina Umar kata, maka banyaklah salahnya. Siapa yang banyak salahnya, maka banyaklah dosa dia. Dia cakap banyaklah salahnya. Bila dah banyak salah, banyak dosa. Siapa yang banyak dosa, maka nerakalah adalah paling utama baginya. Itu dah Sayyidina Umar kata. Dia kilas pergi tu. Punca apa? Punca cakap banyak. Oh, bukanlah lepas ni balik-balik tak bercakap langsung. Abang nak makan apa? Diam. Tak juga. Kita cakap tadi, kita abang dah benda hang merapu meraben tinggal. Hajat cakap. Sifat yang keempat yang ni malu. Malu ni tak ada orang lah atas muka bumi ni malu selain pada Rasulullah SAW. Ada hadis sahih cerita Nabi ni malu lebih pada anak dara malu. Malu sungguh Nabi ni. Malu. Beliau mestilah bersifat malu dalam keadaan semua keadaan. Tetapi sifat malunya itu tidak menghalang beliau daripada memperkatakan kebenaran. Apa maksud dah sini? Nak tebuk orang buat merapu, malu. Tu malu tak kena gaya. Tu malu tu ngong. Tapi zaman lah ni penin.
Benda hak tak elok tu kadang-kadang ni di taman ni tengok-tengok ada couple bagus main dak ni. Korang-korang kita bukanlah nak suzon, tapi korang-korang tanya siapa dia. Boleh jadi adik kandung tak? Tapi adik kandung paduk gagal lu ni. Dia tegur, suruh balik. Begitu je. Tak segan. Segan saya nak tegur dia tu. Dia tu pak dia dengan saya bagus. Jahanam. Yang kata malu ni termasuk juga dalam pengertian malu itu perbuatan yang tidak campur tangan dalam urusan orang lain. Dia kupas malu tu, maknanya kata tak masuk campur tangan orang lain. Ngata orang tak tahu lah. Jaja cerita. Sungguhlah anak kawan tu tekpit tahun 2012 manusia boleh mengqalib hati ni, terkalih hati. Boleh jadi bagus. Tak duk jaja sampai 2015. Sampai kesut dia tu jadi kawan. Masuk tengah rumah orang tak ketawa Allah. Duk bagus dah di tengah masjid. Kata kau orang tak mengerti. Dia hurai tu pun dia sikap malu orang. Kalau duk kata tu tak malu. Nak malu apa duk kata kat orang. Menahan pandangan, tadi kita cerita dah, jaga pandangan. Ataupun ringan tulang, jadi tak balok liat lah. Tidak meninggikan suara. Cakap ni yang kata tak meninggikan suara, ada ketika dia lah. Dengan ibu, ayah tak payahlah tinggi suara. Tak. Tapi tak tahu kadang-kadang anak-anak ni diuji dengan ibu bapa yang ni jadi kat saya apa arwah tok saya telinga apa dengar kan. Kalau orang luar tengok ayah saya sembang dengan arwah tok dulu ni, dia ni kurang apa tak dengar. Tapi kadang-kadang tu dia duduk tunggu, dia duduk tune suara tu, dia bukan tak dengar selalu, tekoh tak dengar, penat. Tekoh tak dengar. Bila mak nak makan nasi ke? Amboi hang dekoh aku. Jadi macam itu yang mata. Allah uji anak tu nak buat aku benar. Kan? Dia kalau tanya mak nak makan nasi, tak dengar. Dia pun memang tak dengar. Cuma kalau ni tekoh tak dengar daripada ni. Yang kata tak tinggi suara ni dengan orang-orang yang pertama aulawiyatnya dengan ibu bapa lah, dengan guru-guru, jangan tinggi suara lah. Ni cakap dengan pak tinggi suara, cakap dengan mini lembek tengkuk. Buka kedai, pelanggan mai minum pakcik, balik rumah mak derakah anjok. Berpada dengan apa yang ada setelah diusahakan, dan banyak lagi sifat lain. Yang ni berpada-pada. Dia ni duk kelepiak meniaga, teratu dah dapat dah. Duk bajet tahun ni boleh juta, tapi Allah bagi 10,000. Tak apalah, syukurlah, nak buat macam mana. Tu pun dia hurai daripada sifat malu. Yang kita duk faham malu ni, malu duk balik tiang, tak jemput orang tak ni. Ulama dia hurai satu-satu, dia kilas berikut tu. Rasulullah SAW lebih malu daripada seorang gadis remaja, dan beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah, afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ni Nabi kata ada 71 bahagian, ada juga kata 61 bahagian. Afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling afdal yakni kalimat la ilaha illallah, itu iman. Dan paling rendah yakni membuang sesuatu, imatatul adha 'anil tariq, buang satu yang boleh orang kata apa, bagi mudarat pada orang. Lintas jalan ni tengok ranting kayu dah, berhenti kereta, buang. Lalu di plus tengok ada benda tebuh raya, berhenti elok-elok lah, jangan berhenti terkejut, saya guru balas ke belakang. Berhenti elok-elok bang, saya nak buang pasal ni kerja orang plus. Dah buang, Nabi bagi kaedah dah. Syu'bah daripada iman, yakni bahagian daripada iman. Nabi bagi dah kaedah. Duri ke apa-apa lah, takut mudarat, paku duduk petah-petah, buang. Dan juga malu itu satu cabang daripada iman. Malu itu juga Nabi kata satu cabang daripada iman. Minta maaf cakap nak sembang sampai benda-benda dalam dayak. Kalau boleh mandi ni pakailah kain basah, tak usah duduk dogiang lah tu. Malulah sikit. Kalau pasang cermin besar dalam dayak besar, pintu ni tengok diri pun malu lah. Dogiang tu pakailah kain basah, apa dah sangat. Yang kelima, lemah lembut dan sabar. Lemah lembut ni bukan balik pakai skirt tak. Lemah lembut ni, yang kata lemah lembut ni kena pada perkataan dan sebagainya. Lemah lembut ni bukan kata harga lembut ni tak. Dan sabar, di antara sifat yang paling menonjol dan sepatutnya wujud dalam seorang muslim ialah sifat sabar dan lemah lembut. Kerana amal-amal Islam penuh dengan perkara-perkara yang tidak digemari,
Demikian juga perjalanan dakwah penuh dilingkungi dengan pelbagai kesukaran, penyiksaan, penindasan, tuduhan, penghinaan dan pandang rendah. Kesemua ini merupakan satu batu penghalang yang sering dihadapi oleh mereka yang bekerja dalam bidang dakwah. Nabi SAW di kota Taif kena balin batu darah. Kita apa sangat nak tegur kawan ni berat mulut, tegur tak mau kawan kita dah, padahal kawan benda kecil nak bawa ke mana, kita tegur benda elok. Oleh yang demikian, jelaslah di sini bahawa tugas yang dilakukan oleh seorang dai adalah tugas yang amat sukar. Dai ni bukan kata ustaz, tak. Bukan kata rancangan dai tu tak. Semua kita dai. Kalaulah di kepala otak kita ni ada satu cita-cita, seorang di antara kita ni di surau ni ataupun dia beradik kita semua, kalau boleh tarik asing ke aping ke mutu sami ke apa ke masuk Islam, seorang setahun, takkan tak boleh pun. Kalau Malaysia ni duduk 28 juta, saya rasa buat benda tu 10 tahun habis. Tapi benda tu dia main lagu benar dari segi akhlak lah. Kadang-kadang aping nak masuk pun tengok hak Islam ni pun dia tengok akhlak. Kalau dia faham ke akhlak tu jahanam, mesti dia pun nak ikut. Tapi ketengok ke kita tu pakai dak dah. Jadi kalau kita ada cita-cita salah seorang pada kita, semua dai ni, so salah seorang pada kita setahun ataupun 2 tahun seorang masuk Islam, bukan tak boleh. Tak boleh kah? Lama ada hidup 50-60 tahun ni seorang pun tak pernah. Cuba lagi berat Sabah Sarawak. 1 kilometer gereja, 1 kilometer gereja, kacau bilau. Isteri saya lu banyak Sarawak, penin tengok gereja kosong, haram pam tak. Sampai dah dulu tak tahu nak cerita. Saya tanya gereja ni tak ada sembahyang apa? Tak ada. Lama tak sembahyang. Nasuk pergi sekerap debu pergi. Buat juga punya dahsyat dakwah dia baru. Kita ni agama dakwah. Kita akan kacau agama orang, kita dakwah elok lah. Nabi suruh dakwah. Sahabat bukan tinggal di Mekah dan Madinah kata ceruk. Sampai di bumi Cina apa dah. Bukan bentam perdana tak sampai. Tapi rata di Syam ada, di Yaman ada. Bukan dekat tu. Bukan dekat. Kalau naik kereta Honda pun hangit enjin tu tak nak sampai. Tapi dia pi. Ada naik kuda, ada berjalan kaki, pi dakwah. Oleh yang demikian, jelaslah di sini bahawa tugas yang dilakukan oleh dai adalah tugas yang amat sukar. Beliau bertanggungjawab menyampaikan dakwah kepada semua manusia, sekalipun kebiasaan cara berfikir dan tabiat mereka berbeza antara satu sama lain. Sungguh kita kena bagi tahu semua. Pertama-tama sekali adik-beradik lah, payah sikit nak. Mana ada juga jenis-jenis mereben ni, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Banyak-banyak belajar tengok macam mana baca sirah-sirah Nabi, macam mana Nabi dakwah, macam mana sahabat dakwah, macam mana tabi'in dakwah. Kita cuba tarik dia pelan-pelan. Dia ni tak payah ustaz, memang keras kepala, pelan-pelan, insya-Allah. Doa kerak-kerak. Dai menyampaikan dakwah kepada orang yang jahil dan alim. Tak kira jahil pun sampai, alim pun sampai. Orang kita rasa alim tu bukan dia tahu semua, tak tahu. Dia ni pakar bab besi, tanya bab batu bata apa dia tahu. Dia ni cakap bab agama, suruh dia buka ini kereta apa dia reti. Bukan dia tahu semua manusia. Orang-orang yang berakal dan sensitif, orang-orang yang lembut menurut, dan orang-orang yang keras. Orang hak lembut, yang lemah lembut lah. Dan orang-orang yang keras kepala dan sebagainya. Orang yang tenang dan orang yang mudah tersinggung, tak kira lah. Yang anak kata kena dakwah. Oleh itu dia mestilah berbicara dengan manusia sesuai dengan akal mereka. Sungguh, kalau duduk di kampung bagi khutbah, baca bahasa tinggi-tinggi, mampu orang kampung tu nak faham. Jadi khutbah bercakap tu tengok akal, cara mana mentaliti orang situ. Kalau kita nak dakwah pertama sekali, kalau dia ni takat ni ya, jangan duk cerita tinggi-tinggi, cerita takat tu supaya dia pun tak semak perut, nak faham apa kita cakap. Beliau mestilah menguasai mereka kesemuanya, berusaha untuk memenangi hati setiap golongan ini. Kesemua ini amat memerlukan kepada satu kesabaran yang sungguh kebal. Memang pun memerlukan kesanggupan untuk menanggung risiko dan memerlukan sifat lemah lembut. Oleh kerana itulah arahan-arahan Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW penuh dengan galakan supaya muslim itu bersifat dengan sifat-sifat sabar, lemah lembut dan hati-hati. Di antaranya wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuklah hal-hal yang diutamakan. Surah Asy-Syura
Ada lagi ayat Quran, fasfahis safhal jamil. Saling maaf-maaf tu ada cara yang baik. Duk ngabang kandung berkeli 15 tahun dah, sayang dah dah gino, payah tak duk minta maaf, payah agak nak cerita mai tu sedap berkeli lah. 3 hari berkeli tak tegur hang aku, layak masuk syurga, masuk neraka. Minta maaf masuk neraka. Hadis sahih tu. Tak tegur apa, berkeli dengan kawan tu 3 hari. Tempah sit siap-siap. Kalau antara orang Muslim lah, Arab, selama saya duduk di tanah Arab dulu, gelir katuk darah mengamuk. Besok tengok dia kena tear ada orang Melayu dah, dia sumpah pergi jadi tujuh keturunan tu Masuri. Ada dah bolang lah, maki sampai keturunan kawan tu. Anak apa? Cucu apa? Cucu Hajiman. Ambil belah. Aku jijak ikut. Berkeling dengan tok wan. Tu kata Melayu. Darah hantuh, anjebat dah konon. Tu yang payah ha. Dengan adik-beradik kelih tu payah. Yalah duduk di rumah kadang-kadang. Ni umpan dah, kadang-kadang duduk di rumah. Duduk rumah mentua pula. Dia pilih kasih mak mentua. Sabar pilih nak buat lagu mana? Padahal mak mentua ni pun. Ayat yang ketiga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar ni hebat dia pecah belah. Ustaz ni sembang kemas sangat saya kubang tayar kereta, jangan duk test saya pun tak kuat benda pun. Kita pekat luar misan hang aku lah. Kan? Wal ya'fu falyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Minta maaf ni kan gaduh hari raya. Kalau boleh ringan mulut bila-bila pula. Kita suami tak minta maaf kat isteri. Boleh balik ni minta maaf lah. Takkan tak ada buat salah aku, mohon pahit lah. Mohon pahit. Minta maaf bila. Yang abang minta maaf. Panggil pila apa pun nak. Maaf abang minta maaf. Kau dah terkesak apa ngahang apa. Bukan nak payah apa pun. Ajak maaf tak berhenti di mulut. Tak kena tunggu hari raya. Tak tahu dan ke tak hari raya ni minta tahu. Tak tahu, suruh sapi dah. Tak boleh nak kira. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat Quran. Sadaqallahul azim, surah Al-Furqan. Kiranya apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan, yakni kata-kata yang elok lah. Sembang orang jahil ni pening juga kadang-kadang. Kita mengaji, tiba-tiba sembang orang jahil. Tu kata-kata Imam Syafi'i kata, sembang orang ada ilmu seorang, sembang orang ada ilmu 1000 dengan seorang jahil 1000 tu tak apa lagi. Payah orang jahil, payah. Dia pakai akal kadang-kadang jadi payah. Bukan kita tak boleh awal akal dah. Bila dia sandak semua bab agama ni akal, jahanam lah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bima yushrifullahu bihil bunyan wa yarfa'u darajat. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala tahlamu ala man jahila alayka wa ta'fu amman zalamak wa tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak. Hadis ni hadis riwayat Tirmizi. Bawah ni dia kata Abdul Qadir An-Nawud berkata sanadnya sahih. Syekh Abdul Qadir An-Nawud ni ulama Syria yang memang maklum dengan hadis. Ada juga riwayat ulama kata hadis ni hadis dhaif. Saya ni pun tak ni dan tengok kata matan ni ada yang dhaif. Jadi wallahu taala alam. Yang penting bukan maudhu' lah. Maudhu' ni reka. Mahukah kamu ku beritahukan perkara dengannya Allah memuliakan binaan dan mengangkat darjat ketinggian? Mereka menjawab, bahkan ya Rasulullah, hampa nak ni aku nak beritahu kat hampa ni, Allah akan angkat darjat kita ni. Nah, sahabat kata, ya, kamu berlemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui kamu. Orang tak kenal kita. Kita duk buat ni dia orang tengkuk terakah dia. Mana dia nak kenal kita? Lemah lembut terhadap orang yang tidak mengetahui kamu, memaafkan orang yang menzalimi kamu. Orang yang zalim kat kita maaf. Oh, ni tahap tinggi lah. Kan? Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu, dan kamu menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim dengan kamu. Dia tak mau baik dengan kita pergi baik dengan dia, minta maaf. Dia tak mau salah dengan kita, mampu baik kat dia. Kita kira elok ah. Lepas ni jumpa dia, ni happy lah. Walaupun tipu rosot, nampak macam mana kita nak jadi elok ah.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingat masuk dalam satu bab lagi, lepas tu kita berhenti ya. Nanti kita sambung lagi. Panjang ni. Idza jama'a Allahu khalaiq nada munadin aina ahlul fadli qal fayaqumu nasun wa hum yasir fayantaliquna sira'an ila al-jannah wa ma fadlukum fayaqulun kunna idza zulimna sabarna wa idza usi'a ilaina halimna fayuqalu lahum udkhulul jannah fa ni'ma ajrul 'amilin. Ini hadis ini pun saya congak, hadis ni hadis dhaif. Pasal apa kadang-kadang kita buka kitab main-main hadis dhaif bukan tak boleh tolak tak tahu lah. Ulama dulu lah ni karang kadang-kadang dia ada nota kaki tu. Kita lah jahil. Pak tu dia tulis kadang bawah hadis ini hasan, hadis ini sahih. Bagi kita tak erti. Ulama dulu dia karang mentah betul. Dia baca dia tahu dah hadis ni ada apa. Faham tak? Lagi itu dia buat untuk muqaranah. Kalau hadis kadang-kadang kata-kata ulama dia bubuh kat sekali muqaranah, yakni buat perbandingan. Itu pun ada satu doktorah lah perempuan buat risalah rod, yakni hentam kitab Ihya Ulumuddin. Apalah hadis maudhu' apa-apa. Imam Ghazali karang tu buat perbandingan muqaranah. Kita lah ni bodoh, tak payah. Tu kena mengaji, kena guru. Baru tahu hadis ni sahih, hadis ni boleh pegang, hadis ni maudhu' haikal je, boleh pegang. Lama mana lah kita duk pegang, tuntut ilmu sampai negeri Cina. Bukan ada apa tu. Lepas tu kan pimpun duit tiket hantar saudara pergi mengaji Mesir, ambil Cina pergi. Hadis tadi maksud pak, apabila makhluk dihimpunkan pada hari kiamat, seorang tukang seru pun menyerukan. Ini datang suara menyeru lah. Di manakah orang-orang yang mempunyai keistimewaan? Suara tu tanya, mana pi orang-orang istimewa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda lagi, maka bangunlah sekumpulan manusia dan bilangan mereka amat sedikit. Mereka pun bergerak menuju ke syurga. Para malaikat lantas menemui mereka dan kata, apakah keistimewaan kamu? Mai nak masuk syurga. Malaikat sekat tanya, hang pasal apa? Sempoi tak mana hang ni? Bahasa Penang tu senang. Sempoi tak mana hang ni? Mereka jawab, di masa yang lampau di dunia, apabila kami dizalimi, kami bersabar. Apabila diperlakukan sesuatu kejahatan kepada kami, kami bersifat lemah lembut. Lantas dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga, maka nikmat ganjaran bagi mereka yang beramal. Orang buat nanya kat kita, tak, kita sabak bagus ya. Tak tahu ni peringkat tinggi lah cerita peringkat tinggi lah. Saya pun tak tahu nak kata, kalau tuan-tuan boleh pergi bagus lah. Ni duk jadilah kalang kabut, nek ni barang nek. Sabak aku mengaji tu suruh sabak. Tak apa kalau boleh sabak, tak apalah kalau boleh sabak, bagus lah. Tak boleh sabak pun hanya duk pergi bakar sekolah balai bomba apa kacau bilau tu. Kacau bilau ada setengah orang pandai makan ni di kedai makan. Hamba Allah ni makan laki bini ni cerita betul, main makan kedai mamak. Dia pesan roti canai kuah asin. Mamak tu macam mana kau? Mamak mai mana nu India mana mari mai. Bukan dia faham Melayu sangat kan. Dia mai tabuk kuah atas. Kawan ni punya pendabaran ni seorang mai. Ambil teh hangat tu, cok dia muka. Hang tak faham, aku minta. Kita tengok dia ni betul-betul tromen ni. Jenis naik lembu merah. Mamak tu pula lawan, kalih meja api. Kata Allahu Akbar. Punya perongoi setengah orang lalu tu. Setengah orang lalu tu. Nak buat macam mana Ustaz? Saya dulu komando. Punya pun. Komando pun tak hantar mati. Hang komando tak mana pun orang lain nak kena mani banyak hang. Dosa dia buat perongoi sangatlah. Kadang-kadang dengan orang lemah lembut, lembek tengkok, bini jijak di rumah pun payah tak. Perongoi tak kata wala. Tak tahu apa ada dalam kepala otak tak tahu. Dalam peperangan Hunain, seorang lelaki telah berkata, wallahi sesungguhnya pembahagian ini tidak adil dan tidak bukan dengan tujuan untuk mendapat keridhaan Allah. Satu orang lelaki mai suara bersuara belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahagian ghanimah tu kata tak puas hati. Ni tak betul dia kata. Perkara tu sampai kat Nabi. Nabi kata apa? Rahimallahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha fa sabara. Allah beri rahmat pada Nabi Musa. Sesungguhnya Nabi Musa ni diuji dengan ujian yang lebih hebat daripada ni, tapi Nabi Musa sabar. Tu dia kata Rasulullah. Orang tu nemu, tapi kalau kita lah kan, kita buat kerja elok, bagus memang ni, surah ni bagus, duk atok mengaji ke apa-apa, duk sekolah atok bagi budak pergi kelas apa, orang duk jaja benda tak elok. Tak kena raya pasal dia ni tinggal apa tu. Turun-turun pun nampak.
Dan kita yakin kita buat kerja elok. Aku ni kalau aku buat kerja betul, orang duk kata aku sakit, tu jahanam. Nabi kena, ni Nabi, dia kata lagu tu lah. Nabi Musa kena lebih teruk. Nabi Musa lebih teruk, dia sabar. Daripada Anas, hadis daripada Anas, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ila al-masjid wa alaihi burdun najrani ghalidhul sun'ati fa atahu a'rabi min khalfihi fa akhadha bi janibi ridaihi hatta atharat san'atu fi 'unuqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Muhammad a'tina min malillahi alladhi 'indak faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabassama wa qala muru lahu atau kama qala. Hadis ni hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh orang, satu hamba Allah. Waktu tu Nabi ni dia pakai selendang buatan Najran, yakni kain dia agak kasar. Kain dia ni agak kasar. Mai kawan ni orang Badui. Tuan-tuan, Badui ni sampai kelar. Kalau kata Badui ni bukan dia mandi pun. Sampai kelar ada Badui. Orang Badui ni orang yang kampung lah. Kadang duduk dalam kemah sampai kelar ada. Saya sendiri tengok di tanah Arab, mereka duduk di kebun-kebun, di kebun kurma, mereka ni rumah tak ada. Orang upah suruh jaga kebun ni, mereka duduk. Kalau kawan tuan tu suruh duduk jaga kebun ni sampai kesut, dia duduk situ. Mandi sebulan sekali pun. Rambut kalau hak mereka duduk racun lah di Malaysia ni lah, kalau perang tu dah tak mandi. Perangai Badui rosak lah, perangai Badui zaman Rasulullah dulu, kisah orang Badui masuk ke dalam masjid tu kan, ni Badui ni rentak selendang Nabi ni lekat berbikas ni, nampak bekas. Dia bukan ada apa pun, dia minta kat Nabi, "Wahai Muhammad," dia kata "berikanlah harta, bagi kat aku sikit harta milik Allah yang ada padamu. Ada harta sikit Allah bagi kat aku, amailah kat aku sikit." Rasulullah paling tengok dia sambil senyum dan sabda, arah orang yang pembahagian tu suruh bagi kat kawan ni, yakni bagi apa? Dia nak unta, bagi unta. Mana dia nak? Orang Badui tu. Badui tanah Arab ni duk sembang dua orang ni pakai jubah. Ni kisah betul, pakai jubah. Bagus ni ada isap rokok sembang daripada orang. Mangkit tinggal selamak. Dipekan, dia berak. Berapa berarti bang? Yang kata Badui. Zaman Rasulullah pun ada, sampai kelar pada orang Badui. Dia tak faham apa. TV ada, tapi tengok tu tambah tanah Arab ni, Pok Yahudi dia bos satelit. Piring besar tu. Kita Astro kecil, dia besar lagi. Besar pintu tu. Duk ada 1000 channel lebih. Hak merapu, hak merebem pun dah, hak elok pada. TV3, TV1 tak dapat. Hak lain semua dapat. Spanyol ke, Israel ke, semua dapat. Jadi depa dihidangi dengan benda merapu tu, hari duk tengok tu. Ni orang Badui meminta harta kat Nabi, Nabi bagi walaupun keadaan yang sama ni lekat berbekas sini. Kita cuba tengok main minta lagu tu. Aku kan meminta contohlah, dia ni minta elok sikit. Bunyi pun. Cuba kan orang meminta taubat tak boleh pergi dah. Arab pula geng-geng minta sedekah, kalau duduk dah kita buka pintu, "Assalamualaikum," dia minta sedekah. Dia tunjuk apa dia nak. Kasut tu nak pakai, bagi aku. Kasut elok. Mampu tak pergi lah, kita sayang kasut tu. Tapi Nabi SAW bagi. Tak tahu nak kata. Dari Abi Hurairah telah meriwayatkan dengan mengatakan, "Anna a'rabiyan qala li Rasul, ya Muhammad, ihmilni ala ba'irain fa innaka la tahmalni min malika wala min mali abik." Wa jazaba biridaihi hina adrakahu فاحمرت رقبته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بحمل شعير وحمل تمر. Ni pun satu lagi hadis, yakni orang Arab Badui juga kata kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mai barang apa yang ada barang di atas dua unta, mana bagi apa jika bagi ada kat unta tu, kata bagi yang duk ada kat hang tu, sehingga dia rentak. Orang kata apa? Jazaba biridaihi hina adrakahu fahmarat raqbatuhu. Dia rentak beridak ni, selendang Nabi pun lekat bekas merah. Akibat dia tarik tu lekat bekas merah. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam arah orang hak bahagian tu, bagi harta tu pergi bagi kat dia ni. Bagi apa? Bagi gandum sikit dengan tamar sikit, bagi kat lelaki hak rentak selendang Nabi tu.
Orang Arab Badui bukan dia reti apa, tuan-tuan. Dia tak reti apa. Telefon ada, tapi dia, lah ni pakai telefon tanya apa ada, tapi dia cara Badui, dia ada pegangan dia yang memang duduk dalam kemah. Duduk dalam kemah kenterapan tu. Musim sejuk dia buat 2-3 lapis supaya tak sejuk. Seterusnya At-Tabrani meriwayatkan dengan katanya, anna imra'ata kanat tuwafithur rijal ay takallumuhum kalaman badi'a. فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل ثريدا على الأرض فقالت انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. Nabi SAW bila kita baca hadiah ni orang cukup hebat lah. Ni perempuan ni mulut celupak, cukup tak terpakai. Dia lintah, dia nampak dia cakap lolak lah dengan puak-puak laki dia pun dia bercakap lolak. Satu ketika dia lalu, dia nampak Rasulullah SAW tengah makan, tak duduk makan. Dia kata tharid ni jenis roti lah. Fa huwa ya'kulu tharidan 'ala al-ard, jenis roti lah. Dia kata apa? Faqalat, perempuan tu kata, unzuru, ni hangpa tengok ni. Unzuru ilaih, hangpa tengok dia ni. Yajlisu kama yajlisul 'abdu. Duduk siapa hamba abdi lagi duduk makan. Wa ya'kulu kama ya'kulul 'abd. Duduk siapa hamba abdi, makan siapa hamba abdi. Dia kata kat Rasulullah. Apa Rasulullah buat? Tak buat apa. Tak buat apa. Kita nak pi lagu ni payah, tapi kita kena buat contoh tak? Nak buat contoh siapa lagi? Seterusnya Abu Hurairah meriwayatkan dengan katanya, banyak kisah ni. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa ahsinu ilaihim wa yasi'una ilayya wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta faka'annama tasifuhumul malak ay taj'aluhum yasifuna ramada wa la yazalu ma'ak min Allah zahiran alaihim ma dumta ala dhalik. Oh, ni hadis ni cerita mai tentang satu hamba Allah yang diuji oleh adik-beradik dah. Satu hamba Allah dia main sungguh kat Nabi SAW. Dia ada adik-beradik yang senantiasa dia duk berhubung lah. Tak, depa ni kerja nak putus hubungan dengan dia. Dia nak bagus, tapi pok ni kerja duk kata kat dia. Dia buat baik juga kat depa ni, tapi depa ni balas dengan jahat juga. Tak puas hati ke kawan ni, adik-beradik dia. Adik-beradik ni, saya berlemah lembut, dia kata kat Nabi. Akan tapi mereka berlaku kasar terhadap saya. Maka Nabi kata apa? Nabi kata kat dia, hang duduk, hang buat macam mana hang buat lah ni. Hang buatlah macam ni, hang kena sabar lah. Hang buat macam mana hang buat lah ni, berarti kata seolah-olah hang telah menyembuhkan mereka dan Allah akan sentiasa menolongmu untuk menghadapi mereka sekiranya engkau kekal dalam keadaan demikian. Hebatlah orang lelaki ni. Hebat. Banyak kisah. Kalau saya nak baca satu-satu panjang. Seterusnya sifat yang keenam, patut kita berhentilah, yakni bersifat benar dan jujur. Bersifat benar dan jujur. As-sidqu la yakdzib. Orang yang cakap benar ni dia tak bohong. Tu mah tahu. Tadi kita dah sembang dah bab lidah. Tu jaga bab lidah. Apa dia sifat benar dan jujur ni? Beliau hendaklah bersifat benar, tidak berdusta, mengatakan sesuatu yang hak sekalipun terhadap dirinya dan tidak merasa takut kepada celaan manusia demi kepatuhan kepada Allah. Sifat benar ni tuan-tuan. Kita duk pergi kerja hari-hari. Ada hari kita pergi awal, ada hari kita pergi lewat. Gaji balas tiap-tiap bulan sama aja. Bonus tak mai meratus. Kerja balok liat. Jadi nak cover tu lagu mana? Kan? Ada ketika cueh balik awal. Hang tak fikir tu. Kalau nak kira jujur, hang tak fikir. Patut hang kena balik pukul 5. Hang tuh 3.30. 1 jam setengah punya duit tu haram. Haram. Hang buat kerja kedai apa balik lena. Kalau ada perkara-perkara yang boleh diterima pakai, tak apa. Memang dia ni jenis kaki culah dia panggil. Gaji hak bulan-bulan tu hancur. Sayang. Kerja buat dia tu halal dah. Tapi disulam dengan tak jujur tu, dia jadi haram pi. Bukan dia sebuah dah kadang-kadang. Pasal dia tak pergi kerja. Dia muhung bagus atas. Patut boleh pergi kerja. Gagah PMMC. Saja aku orang ni balok liat. Hari tu punya gaji aku benar. Ada ulama kata kalau jenis ni hang kena cover balik. Contohnya hang duduk balik pukul 4. Besok hang balik dah lewat sikit. Nak cover balik tu takut benda tu. Satu syubah kadang-kadang. Satu dia boleh pergi ke haram. Jadi nak kena cover benda tu. Jadi buat kerja elok. Hak tu nak pasal bapa duit tu nak bagi anak bini makan. Tu duk heran anak jemuan. Saya buat kerja elok Ustaz. Betul ke hampir pukul 8 balik ke 5? Lihat sejam. Sejam ke? Sejam 45 minit.
Mak tu detail sangat semua kenal aku tu. Pasal gaji kita kobat, yang ni kita balas ada tiap-tiap bulan sama dengan kerja kita tu. Tu yang kata bersikap benar dan jujur, salah satunya lah hak zaman lah kita duk hadapi ni. Tu kena jaga elok lah. Bab tu kena jaga elok. Satu guru saya masa mengaji di luar dulu lah, dia tak ambil gaji hari dia balik tak ambil gaji. Saya pun heran. Ada pun kadang-kadang dia ambil gaji, dia habaq dah geng bagi gaji tu. Aku hari ni aku sakit, kira aku malas. Dia memang dia cakap tu terang, dia ambil gaji dia bagi kat budak-budak. Dia tak ambil duit tu, dia takut RM2 kot boleh tolak, 20,000 tobat galah kita kan. Beliau hendaklah bersifat benar, tidak berdusta, mengatakan sesuatu yang hak sekalipun terhadap dirinya, kerana tidak merasa takut kepada celaan manusia demi kepatuhan kepada Allah. Cerita dia tak betul pun nanti cerita berat lah ni. Saya ni tak usah bagi saya jadi benar hari ya. Sebab apa? Saya ni dengan duit saya cepat bagi tahu. Tak boleh saya kelam mata, saya tak boleh tengok duit. Tambah-tambah duit kalau ungu 100 sekali saya lipat. Abang tidak jadi mudarat. Sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina. Di samping itu sifat-sifat ini adalah sifat pintu masuk kepada ranja-ranja syaitan. Dusta ni satu ya, orang munafik. Munafik ni sembang ni ranja, tak benar betul. Memelihara diri daripada sifat dusta akan memberi kepada jiwa seorang itu sesuatu ketahanan dan benteng daripada waswas syaitan dan lontaran-lontarannya, hingga dengan itu jiwa seorang akan tetap dalam keadaan bersih dan tinggi. Sifat dusta akan meruntuhkan jiwa dan membawa kehinaan kepada kepribadian manusia. Oleh kerana itu Islam telah mengharamkan sifat dusta dan menganggapnya sebagai salah satu penyakit dari penyakit-penyakit yang terlaknat. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajula la yasduqu hatta yaktuba inda Allah siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa anna rajula la yakdhibu hatta, di sini tulis wa inna hatta yuktaba inda Allah kadzdzaba. Oh, haklah ni takut. Nabi kata apa? Sesungguhnya sifat benar itu membawa kepada kebaikan. Cakap benda yang elok ni, insya-Allah. Muhum boleh tak ustaz? Boleh kalau kita nak menghubungkan dua puak dalam untuk hubungan silaturahim. Terpaksa bohong, nak buat macam mana? Boleh bohong. Boleh bohong. Dalam tu bab tu boleh bohong. Bab nak bagus, nak betul dia ni berkelih 7 keturunan ni. Bohong pelah. Aku pergi rumah Haji Man kata baguslah hang. Pergi rumah men ni pula, men kata baguslah hang Haji Man. Cerita lagu tu nak buat macam mana? Guna bohong be. Untuk nak hubungkan silaturahim antara dua puak ni. Sesungguhnya sifat benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga, dan seorang itu akan terus bersifat benar sehinggalah beliau ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang bersifat benar. Dia ni rajin bercakap betul apa semua, maka Allah buh title dia ni memang orang benar. Tu Abu Bakar As-Siddiq tak pernah kata muhung. Balik Nabi Isra Mi'raj cerita, bukan dia cerita Nabi pergi Isra Mi'raj. Abu Bakar tak nafi apa, benar semua apa Nabi kata. Kalau nak cerita tak masuk akal, naik buruk kan, mana nak boleh terima. Saya nak Abu Bakar terima semua. Dia terima As-Siddiq, dia tak pernah sangkai langsung. Orang yang cakap betul ni, sampai satu ketika dia betul, Allah bagi title dia ni orang yang betul. Allah bagi title. Orang ni Sultan bagi title Datuk Pemecah Pala dah, masuk projek boleh dapat, ni Allah bagi title. Sesungguhnya dusta itu juga membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang yang terus berdusta sehinggalah beliau ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang berdusta. Allahu Akbar. Dia ni cakap tak pernah kata betul, ranja 24 jam. Sampai muhung ni duduk di bibir mulut dia nak cerita tu, kadang kawan ni aksiden, dia tokok tambah bagi sedap, muhung apa tambah. Bab tu dalam bab hadis, bab matan, dia nanti cerita tu, dia kata qala Rasulullah, Nabi kata, dia cerita sebiji apa Nabi kata. Kalau nak kira kisah betul lah, dari segi nak riwayat satu-satu cerita, ni dia duk riwayat cerita ke orang, duk tambah bagi sedap-sedap, muhung tambah lagi kat atas. Pada dia muhung kan, bukan ada apa. Tak tambah tu tak sedap Ustaz, tambah. Sampai satu ketika Allah buat naik title tulis di sisi dia ni tik muhung. Nak bahasa utara apa? Dia ni tik kencin.
pi. Sampai tahap tu pi. Tak boleh, tak murung, tak boleh. Satu hari tak murung, tak sedap perut nak duduk. Siapa makan nasi tak basuh tangan. Jadi nak kena murung tak, ampun payah. Sampai takat tu lah kot, semua ada 10 poin. Ini pun bukan 9 lebih dah. Kalau kita gagah sampai 10 poin ni, lusa baru berhenti. So kita berhenti tani dulu sampai poin 6. InsyaAllah pengajian yang akan datang kita akan masuk poin yang ketujuh, yakni tawaduk. Tawaduk. Bila kita perhati tuan-tuan, semua sifat-sifat ni semua berat-berat ni. Tapi mau tak mau kita kena turun lah. Apa tujuan kita mengaji ni? Saja nak luang masa lapang, tak boleh. Cuba ambil lah. Jumpa satu hadis sahih, tengok Nabi suruh kata apa, cuba amal. Tak. Lah ni tengok, keluar rumah itu kita baca dalam ibadat, keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Keluar dari orang apa tu? Haram tak baca apa? Hantu masuk badan baru baca. Nak masuk rumah bagi salam, tak? Kalau ada keluarga bagi salam, ataupun assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin pun boleh. Ataupun nak rezeki murah pada ulama kata apa dalam kitab, saya tak ingat kitab apa, baca qul huwallahu ahad. Kalau rezeki murah cukup mau. Tapi semua baca lah. Lepas ni nak balik rumah tak, baca qul huwallahu ahad sebelum masuk, bagus. Lepas tu bagi salam tu ada apa, kadang-kadang hak puak kita tak nampak, dia turut main sekali. Dia turut main sekali, dia puas sahabat kita, ada mengaji dengan kita, apa kita tak nampak. Kalau nampak tobat lahum, tak main mengaji dah ni. Tuai habis. Dengan saya pun tak mengaji, bukan kata ni. Nabi mengaji kat orang lain pun tak mau. Tak lepas pun sahabat kita. Yang bagi salam tu kan siapa? Satu ahli baik dalam tu. Rumah kosong nak bagi salam. Bagi salam. Salam yang saya sebut tadi lah. Ada anak bini bagi salam kat dia. Depa tidur semua ustaz. Bagi salam. Bacalah apa-apa patut kan. Wallahu taala alam. InsyaAllah nanti kita sambung dalam bab ketujuh nah. yakni bab tawadhu'. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.